All, so how are you today? So meet me again in this channel. So I'm Alexis Wandi Isa. So apa khabar anda semua? Hopefully anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Sebab hari ni kita nak masak itik. Kan kita nak sambut kongsi Pak Choi. Semalam kita dah masak itik. Kita masak itik lemon mandarin. Tetapi hari ni kita nak buat another version yang very classic, yang saya rasa mungkin kebanyakan masyarakat Chinese tahu nak masak menu ni. Tahun lepas saya masakkan dia dengan pork, tetapi hari ni kita masakkan dia dengan itik. Kalau tak ada pork, boleh gantikan dengan itik. Jadi bagi yang Muslim, boleh mencuba resepi ni sebab menggunakan itik tu halal anda gunakan dekat rumah. Cuma yang wine tu you boleh escape kan. So hari ni kita nak buat braised duck ataupun itik yang kita rebus, yang kita reneh, ataupun orang Jawa panggil diungkep dengan rempah ratus, versi Chinese people. So tanpa membuang masa, marilah kita tengok bagaimana saya menyiapkan menu ni untuk tatapan anda semua. Look at this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ni. Nampak ni. Ini adalah bebek ataupun itik yang kita masakkan semalam, separuh daripada itik yang kita masakkan semalam. Kita masak limau mandarin. So hari ni saya nak masakkan another recipe kalau kita nak sambut Chinese New Year. So as you know, today we want to make a braised duck Chinese New Year, or translate dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai itik ataupun bebek direbus atau direneh atau diungkep lah. Kalau Jawa kata ungkep, Chinese New Year. My version pour to Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia. Okay, masak itik mesti kena ada itik. Ini adalah itik half, separuh daripada bahagian itik, sebab saya makan seorang untuk buat syuting, jadi kena gunakan separuh lah. Tapi kalau awak nak masak untuk satu keluarga, kena gunakan satu ekor itik. Okay, so bahan yang kita masukkan dalam rebusan air kita adalah, this one adalah ginger ataupun hali yang kita slicekan kecil, punya shallot, bawang merah dalam 3-4-5 ketul utuh macam ni pun boleh kita masukkan aja. And this one adalah garlic dengan kulit-kulit dia sekali, bawang putih dengan kulit-kulit dia sekali, lagi sedap, lagi berkhasiat. This one is the garlic. And sikit je ni, around 2 or 3 inches dry mandarin orange skin, kulit limau mandarin dalam 2 inci macam tu. Adalah lengkuas, kita perlukan galangal. Saya suka ada rasa cendawan shiitake. This one is our shiitake mushroom we soak and kita rendamkan sampai dia lembut macam ni. Okay, and this one is a star anise, kita punya bunga lawang secukupnya. And this one is a 1 or 2 tablespoon of 5 spice powder ataupun serbuk 5 spice ni. Beli yang jenama Tesco ni, dia kuat sikit bau dia. And this one is a rock sugar ataupun gula batu dalam half cup, setengah cup macam ni. Gula batu kita. Okay, sweet soy sauce ataupun kicap manis, around 3 tablespoon dalam 3 sudu makan macam tu. Okay, oil, minyak bijan dalam 2 sudu makan. Okay, this one adalah Chinese cooking wine ataupun arak masakan Cina. Saya tak payah tunjukkan botol dia. Dalam half cup lah, setengah cup. Dan around 1 tablespoon or 2 tablespoon bergantung kepada tahap kelikatan ataupun berapa gelap you nak sauce braise ni. Tapi saya gunakan 1 sudu makan pun cukup. Kicap pekat ataupun thick soy sauce. Okay, and 1 pieces of chicken cube ataupun cube ayam. Okay, itu saja. So now let we cook. Mari kita masakkan dia. Okay, so firstly bahagian yang lubang hidung ni kita kena bersihkan untuk kita masakkan sekali dengan kepala dia sekali. Bahagian kepala dan juga bahagian kaki itik ni kita kena bersihkan juga. Okay, dia akan memberikan rasa lagi sedap dan ada collagen lagi kaki tu. Okay, marinatekan dia, kita nak perapkan dulu. Kita letakkan sedikit serbuk 5 spice ni, serbuk 5 spice ni. Dan kita rapkan dengan garam, little bit of salt. Kita ratakan, kita perapkan dulu, macam kita nak goreng ayam tu, nak goreng ikan, kita perapkan dengan kunyit. Tapi ni kita perapkan dia dengan 5 spice powder tu. Okay, sekarang kita dah perapkan. So kita dah sapukan merata bahan-bahan tadi tu. Kita perapkan around 5 minit or 10 minit, 5 atau 10 minit atau setengah jam pun boleh juga. We come back after 15 minit, selepas 15 minit. Okay, this all kita panaskan minyak. Biasa orang dia akan masak dengan gula untuk dia caramelize, untuk dia akan jadi gula hangus tu. Tapi saya tak buat versi tu. Terus kita tumiskan kita punya star anise kita punya bunga lawang kita. Dan kita masukkan garlic, ginger, onions and juga galangal. Okay, kita masukkan semua. Dan kita tumiskan sampai dia terbit bau. Okay, so sekarang kita dah tumiskan dia layu sampai terbit bau. Ada aroma is come out already. Masukkan plain water, air.
Okay, kita nak godokkan dia, kita nak rebuskan dia. Nama pun braise kan. Okay. Masukkan kulit limau mandarin kering ni, kita masukkan 1 pieces. Dan masukkan gula batu, this one is a rock sugar. Gula batu. Soy sauce, kicap manis. Thick soy sauce, kicap pekat. 1 pieces of chicken cube, cube ayam. 1 tablespoon of 5 spice powder, 5 spice powder, okay. And we mix dengan kita adukkan merata, okay. Look at this, dia dah mendidih, is boiling already. Dan kita rasakan dengan salt and sedikit ajinomoto ataupun MSG, little bit of MSG. We mixing well. Sekarang kita masukkan kita punya itik kita, okay. Like this. Kaki-kaki dia sekali dan juga dia punya kepala dia, okay. With the head and neck. So kita rebuskan dia sampai dia masak, sampai dia empuk, around half an hour, setengah jam. So kita akan flip over, kita akan terbalik-terbalikkan dia lah, bagi dia merata sampai dia punya kuah dia agak kering, menyusut, okay. Ya, macam orang Jawa kata diungkepkan, okay. So it called braised duck, Chinese New Year. So we come back after 20 minutes, selepas 20 minit. So nampak ni dia dah merenih. So saya ada sebiji telur rebus, so kita masukkan sekali, boleh kita masukkan sekali telur rebus, untuk dia akan digodok dan meresap sekali dengan bumbu-bumbu daripada rebusan itik ni, lagi sedap. Bumbu-bumbu itik ni jadi dia rasa lagi sedap. After 20 minutes, selepas 20 minit, nampak tu, kita punya itik kita, duck kita, dia dah masak, ini kita boleh tuang-tuangkan macam ni bahagian, supaya dia meresap dan warna dia cantik, ya. Ini dia dah buih-buih macam tu, dia dah nak jadi macam pekat, melikat dan caramelize juga. Ya, sebab tadi kita letak gula batu. So now kita masukkan kita punya cendawan shiitake kita, okay? Shiitake mushroom. Kita masukkan untuk ada rasa flavor, cendawan shiitake. So this one is optional, nak letak-letak, tak letak pun tak mengapa, okay? Tapi saya suka letak. And little bit of sesame oil, minyak bijan secukupnya. Kita masukkan semua minyak bijan kita, 2 tablespoon. And this one is a Chinese cooking wine. Bagi yang Muslim, you kena skipkan benda ni, tak perlu letak. Tapi untuk yang asal dia, kena letakkan sedikit wine, untuk ada rasa aroma yang lagi menyengit dan sedap, ya. And we mixing well. Kita adukkan merata like this. Alright. Kita terbalik-terbalikkan. Ya, ini telur kita pun dah kelihatan golden brown. Okay. Ya, kita masakkan lagi 10 minit lagi. Kita renihkan lagi 10 minit. 10 minutes more, okay. After 10 minutes more, selepas 10 minit lebih. Look at this, kita punya duck kita dah masak, warna dia pun dah cantik. Telur ni pun dah warna dia pun dah lawa. Kita punya shiitake mushroom. Ya, shiitake mushroom pun dah masak. So now kita kena angkatkan kita punya itik kita ni. So kita angkatkan kita punya itik kita. We take it out, okay. So yang ini kita ketepikan dulu, kita take aside, kita sejukkan dulu sebelum kita boleh potong-potongkan dia, okay. Dan dia punya kuah dia ni kita kena filterkan dia, kita kena tapiskan dia. Yang ni kita kena keluarkan Kita punya kepala kena keluarkan. Cendawan shiitake ni kita kena keluarkan, kita kena filter it. We filter it and kita remove yang dia punya bahagian serat-serat ni, ya, hampas-hampas dia ni, okey. Kita ambil sos dia aja, okey. So look at this, nampak ni kita punya itik kita dah sejuk. Dia dah kering macam ni. So kita akan potong-potongkan dia. So dia punya sos dia, nampak ni. So kita tapiskan dia. So ni kita punya sos dia, nampak tu ada minyak-minyak sikit. Ya, memang begitu sos dia. Kita akan potong-potongkan dia, okey. Tunjukkan kita potong-potong, nanti dah siap hias, kita akan tunjukkan, okey. Sekarang kita dah potong-potong, so kita tuangkan dia punya sos dia, okey. Tuangkan kat situ, okey. Yes, like this. And now ready to be served. Kita akan hidangkan dia, okey.
Okay y'all, tada! So ini dia kita punya Bryce Duck Chinese New Year ataupun itik atau bebek yang kita rebus, yang kita rene ala-ala Chinese, ala-ala ungkep ala-ala Chinese ya. Sempena-sempena kita nak menyambut Gong Si Fat Choi. Walaupun ada kepala letak kat sini, ni kepala ni sedap ni kalau dia makan kepala itik ni, biar jadi cantik Ini buat sampel je bagi nampak cantik kan. Kalau tak mau letak pun tak apa. Okay, so now I zoom it for you, okay? Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, so look at this. This one adalah kita punya duck ataupun bebek ataupun itik yang semalam kita masak menu lain, hari ini kita masak menu lain. Jadi kita dapat dua resepi. Bagi mereka yang menyambut Gong Si Fat Choi, menyambut Tahun Baru Cina, boleh mencuba saya punya resepi saya yang diberikan khas oleh my friend yang menganuti agama Buddhism. So dia menyambut Christmas. Jadi hari ini kita buat Bryce Duck, my version Pulau Jawa. Tanpa membuang masa, marilah kita ambil satu. Nampak ni. Aroma dia memang sedap tak bau itik. Dengan dia punya rempah ratus dia meresap. Yang jadikan sedap itu namanya ungkep yang diungkep. Wow. Dia pakai gula batu. Gula batu tu dia lagi manis daripada gula biasa. Lepas tu dia macam lekit-lekit macam ni. Tak, terbaik. Bukan nak puji diri, tapi rasa ni memang sedap. Ada sweet, cukup rasa. Ada adunan rempah ratus yang cukup. Dan juga ada cendawan shiitake. Kalau you nak letak tahu pun boleh. Wow, so amazing. Mari kita makan sepenuhnya. Ini dia punya sos saya tak letak kat dalam ni sebab takut dia berlondang pula kat situ. Ini pun kita nak ambil gambar, nak take picture, jadi nampak tak cantik pula. Tapi kalau biasanya diorang akan tuangkan semua sekali. Tapi ni saya tak tuangkan. Nampak ni sos saya pekat, melikat macam ni nampak. Ya. So kita makankan dengan nasi. Hari ni kita makankan nasi sebab kita nak buat syuting je. Sebab itik semalam pun ada lagi dekat peti air saya simpan. Campur lagi dengan ni sebab saya nak buat dua resepi serentak. Gustoso. Enak. Meweda. Okay, so biasanya kalau masa Chinese New Year makan besar diorang, selain daripada ada itik macam ni, diorang akan makan dengan macam-macam lauk beraneka-aneka jenis lauk. Tapi hari ni kita bukan nak buat menu untuk Gong Si Fat Choi, kita nak buat salah satu menu yang terdapat masa menyambut Gong Si Fat Choi. Jadi anda, bagi mereka yang orang Melayu yang mungkin tak pernah cuba resepi ni, boleh cuba resepi ni sebab rasa dia memang sedap. Dan dia halal toibah, halal sepenuhnya. Dia menggunakan pork. Tapi bagi mereka yang tak makan wine, yang tak menggunakan wine, macam wine Cina tu, you boleh gantikan dia dengan tak payah letak apa-apa pun tak apa, tak payah ganti apa-apa. Macam tu je pun dah okey. Cuma wine ni dia memberikan aroma khas dan juga rasa yang ada sikit beza kalau you letak dengan you tak letak. Okey. Wow. So amazing. Ambil lagi kita punya itik kita. Saya nak makan nasi ni agak kurang makan nasi, makan itik je. Kita celupkan dengan kuah dia ni. Soft and tender, lembut. Takkan kuah dia kita makan dengan nasi. Memang sedap. Rugi kalau anda tak cuba. Cukup ni, kita ambil lagi ni. Celupkan lagi ni. Kalau ada tulang yang kecil-kecil kita boleh gigit lah. Kepala ni yang kata dibuang, awak makan sambil tengok TV, kerepuk pun sedap. Kita ungil-ungil dia punya kepala dia ada dia punya otak dia, otak itik lah. Dia cantik tu kan. Apa kait dengan ni? Tapi sedap.
So, kepada anda semua, ya saya nak teruskan makan. Hopefully anda semua suka dengan resipi kita pada kali ini. Tahun ni kita buat menu itik je, 2 menu itik yang dipaparkan serentak sempena Gong Sifat Choi. Hopefully anda dapat mencubanya di rumah. Bukan sempena perayaan Gong Sifat Choi je anda boleh cuba resipi ni. Waktu hari biasa pun boleh juga. So kepada anda yang menganuti agama Buddhism ataupun Chinese people, saya mengucapkan kongsi Fachai to all people around the world. Okay, 2022. So bye, jumpa lagi.